A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syafiq bin Mat Zairi, nombor metrik 049875. Hari ini saya akan membentangkan syariah case review, di mana kes yang saya ambil ialah pegawai pendakwa lawan Haji Adib Datuk Syed Besar Sigoh pada tahun 1988. Kes jenayah syariah ini dibicarakan di Mahkamah Syariah Kota Kinabalu pada 4 Februari 1988, di mana yang dikelolai oleh Hakim Yang Arif Ahmad bin Lakim. Fakta kes. Baiklah, fakta kes. Cik Raini binti Abdul Rahman, iaitu perempuan yang dituduh melakukan persetubuhan luar nikah bersama OKT, iaitu orang kena tuduh, ialah seorang gadis yang berumur 20 tahun berasal dari Sandakan. OKT ini bertugas sebagai pembantu menteri dalam Kementerian Kebajikan Masyarakat Sabah yang berusia 42 tahun. Cik Raini ditempahkan sebuah bilik bernombor 202 di rumah tumpangan Full On, Kampung Air, Kota Kinabalu oleh OKT kerana Cik Raini tidak ada tempat tinggal selepas dia datang ke Kota Kinabalu dari Sandakan untuk berjumpa dengan OKT. Baiklah, Cik Raini merasa pening dan lemah sehingga terbaring dan tidak bermaya. Cik Raini mendakwa bahawa ketika dia duduk di tempat tinggal yang disediakan, OKT telah melakukan persetubuhan ke atasnya. OKT datang lagi menemui Cik Raini pada tempat yang sama pada malam kali kedua pada malam 14/3/1987. Cik Raini menyedari sudah mengandung sebulan dan dia mendakwa ada datang ke Kota Kinabalu menemui OKT, iaitu orang kena tuduh, untuk berunding tetapi tidak berjaya. Cik Raini datang ke Mahkamah Syariah untuk membuat aduan di hadapan pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat telah pun mencuba memanggil OKT sebanyak 5 kali tetapi OKT gagal untuk menghadirinya. Baiklah, kita balik kepada keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah selepas meneliti segala pertimbangan dan keterangan yang diterima dan memutuskan bahawa pendakwaan kes ini adalah berdasarkan pengakuan, iaitu bukan kesaksian. Pengakuan di luar mahkamah tidak boleh menyebabkan orang yang mengaku itu boleh dihukum selagi tidak dihadapkan ke mahkamah dan mengaku di hadapan hakim sendiri. OKT, iaitu orang kena tuduh, menarik balik ikrarnya selepas mengaku perbuatannya, tetapi dia menarik balik ikrarnya, maka penarikan itu diterima mengikut hukum syarak. Jadi keputusannya OKT dibebaskan oleh pihak mahkamah. Baiklah, prinsip dalam kes ini. Satu kes jenayah telah dikemukakan dalam mahkamah ini di antara pegawai pendakwa MUIS, iaitu Majlis Ugama Islam Sabah, sebagai pendakwa raya dengan Haji Adib Datuk Syed Besar Sigoh sebagai orang kena tuduh ataupun OKT. OKT telah membuat pengakuan sendiri, telah melakukan persetubuhan luar nikah dengan Cik Raini binti Abdul Rahman sehingga perempuan tersebut telah mengandung. Tetapi ikrar tersebut ditarik balik oleh pihak OKT, yang mana pihak OKT tidak mengaku yang bahawasanya dia telah berikrar. Pada Seksyen 54/1 memperuntukkan bahawa mahkamah hendaklah mematuhi semua peruntukan hukum syarak berhubung dengan bilangan, taraf atau kualiti saksi-saksi atau keterangan, iaitu bayinah, bagi membuktikan keterangan. Mengikut hukum syarak, seseorang itu hanya boleh disabitkan bersalah dalam kes zina dengan 3 cara, seperti pengakuan. Yang pertama, pengakuan, iaitu ikrar, yang bermaksud pengakuan orang yang melakukan zina itu, di mana ikrar itu mestilah memenuhi syarat-syarat yang sah dalam ikrar. Yang kedua iaitu kesaksian, iaitu bayinah. Kesaksian iaitu syahadah, iaitu yang disaksikan oleh 4 orang lelaki yang memenuhi syarat-syarat yang sah sebagai saksi dalam kes zina, seperti adil dan lain-lain. Dan yang ketiga iaitu bukti, iaitu qarinah. Baiklah, pihak pendakwa telah membawa keterangan dan dalam bentuk syahadah, iaitu saksi pertama, iaitu Cik Raini itu sendiri, iaitu mangsa sendiri, Cik Raini Abdul Rahman, dan saksi kedua iaitu Haji Kasim Abu Bakar, iaitu pegawai penyiasat itu sendiri. Pihak mahkamah terpaksa menolak
prinsip syahadah dalam kes ini kerana tidak memenuhi syarat-syarat yang sah sebagai saksi dalam kes zina, iaitu adil dan lain-lain. Dan ia tidak mencukupi ahli untuk kesaksian itu sendiri. Pihak mahkamah tidak dapat mempertimbangkan ikrar Cik Raini untuk jadikan pembuktian dalam kes ini. Baiklah, kesimpulannya, kes ini memperihalkan tuduhan yang disabitkan ke atas OKT atas kesalahan melakukan persetubuhan luar nikah. Pihak pendakwaan gagal kemukakan 4 orang saksi di hadapan mahkamah. Pihak pendakwa telah gagal meyakinkan pihak mahkamah pada tahap keyakinan yang penuh tanpa mewujudkan sedikit keraguan dan syubhah. Keraguan terhadap penuduhan dan kesahihan ikrar OKT tidak dapat memberi keyakinan penuh kepada mahkamah, menyebabkan mahkamah tidak dapat mensabitkan kes ini. Jadi, mahkamah memerintahkan supaya OKT dilepaskan dan dibebaskan dari pertuduhan tersebut. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.